Kepada fans Tegar Train to Busan, this is not more of the same. This is something definitely different. Hai, saya Wan Muhammad daripada Buzzpop TV. Hai, nama saya Zafran daripada Zaflog by Pure Pixels. Hai, saya Nick Nazri Iskandar, pengasas Buzzpop TV. Selepas 4 tahun, pengarah Yeon Sang-ho dan penulis Park Joo-suk kembali lagi dengan filem Train to Busan Presents Peninsula. Walau bagaimanapun, amat penting untuk difahami bahawa filem Peninsula ni is an abrupt change in genre daripada filem popular 2016 Train to Busan. Sekiranya Train to Busan adalah merupakan sebuah genre zombie survival horror, Peninsula pula merupakan sebuah post-apocalyptic action adventure. Pada fans Tegar Train to Busan, this is not more of the same. This is something definitely different. Filem Peninsula ini memfokuskan kepada 3 faktor penting. How did humanity survive the post-apocalypse? What has society become after the zombie infestation? Dan juga what will you have to do in order to survive in a post-zombie world? Sekiranya korang enjoy filem-filem post-apocalypse seperti filem Will Smith yang terkenal I Am Legend daripada tahun 2007 ataupun Mad Max Fury Road daripada tahun 2015, korang akan enjoy filem Peninsula ni. Apa yang aku boleh katakan adalah Peninsula adalah rojak buah daripada Korea Selatan. Macam tu lah. Action pack. Like literally dia punya action memang berkali ganda lah berbanding filem Train to Busan. I love the franchise. Okay, Train to Busan ni franchise, zombie dia sangat-sangat best. Dia punya efek muka, dia punya zombie semua memang lagi best daripada Hollywood. Cuma dalam filem Peninsula ni was, I think like the zombie team telah diletak ke tepi kan dan jadikan lebih kurang dalam 40% sahaja. Lagi 60% tu cerita lain. Macam tu. Dia macam it's not really a zombie movie lah. So apa yang aku nampak, dia menggunakan tema keluarga punya cerita. Dia ada put dalam Train to Busan. Cuma dalam ni dia ambil elemen yang sama, ada emotional connection dengan keluarga ataupun kita dengan love relationship ke apa, dan diletakkan dalam Peninsula ni. Cuma bagi aku dia tak expand dari segi world building, dari segi fakta-fakta info yang lain dalam Peninsula. Because it's already 4 years. So mestilah saintis-saintis yang baru tu ada beritahu mungkin virus ni mutate, atau mungkin virus ni ada benda baru kita boleh lawan. Macam diorang macam abandon Korea selama 4 tahun macam tu je. Macam kita tak tahu apa berlaku kat luar. So I hope that they expand in that thing also lah. Instead of just macam di cerita ni part ni, cerita ni part ni. Macam the circle is small, but in the world building try to expand more lah. Walaupun Train to Busan Peninsula ni mengemukakan director dan juga writer yang sama, iaitu Sang Hong Yong dan juga Jo Park, bagi aku dia agak lemah daripada Train to Busan. Sebab aku rasa kalau aku tengok Train to Busan tu lagi emotional connection, lagi enticing. Aku nak tahu apa berlaku. Cuma dalam Peninsula ni, still akan rasa nak tahu apa berlaku, tapi tak se-tension macam kau tengok Train to Busan. So aku rasakan impak maksima dia tidak ada sangat dalam cerita Peninsula ni. It's an enjoyable movie. Cuma I think Train to Busan lagi deep dalam ni lah. Pada aku, lead utama bagi filem Peninsula ini, Gang Dong-won, tidak sekarismatik Gung Yu dan juga Ma Deong-sok daripada Train to Busan. Dia agak a loser character. So, kau feel dia punya emo-ness tu. And dia agak lambat nak memanaskan diri sebelum dia menjadi that heroic figure in this film. Pelakon wanita Lee Jung-hyun on the other hand, really aces her role as a mother, and dia membawa elemen-elemen family yang memang trademark sekiranya korang tonton apa-apa filem daripada pengarah Yeon Sang-ho. Aku bagi pujian terhadap dia punya lead, lead daripada Peninsula dengan Train to Busan almost the same level, tapi karakter lain agak tenggelam sikit. Aku tak tahu, dia tak ada something wow factor daripada karakter-karakter sampingan yang lain. Seperti dulu kita ada Train to Busan, kita ada Ma Dong-seok yang gagah besar katang pun kan. Tapi yang ni macam tak ada. Dia macam tak ada someone yang membuatkan kita boleh ingat dengan karakter dia orang sendiri. Seperti mana dalam Train to Busan kita tahu Ma Dong-seok tu yang sayang pada bini dia kan. Tapi yang ni macam
tak ada something yang membuatkan kita ingat dengan diorang ni. Kecuali budak kecil tu. Budak kecil tu adalah ada benda. Nak tahu apa benda, korang kena tengok sendiri. Kita ni enjoy, betul benda sikit je. Dia punya Deus Ex Machina. Deus Ex Machina dia bagi akulah. Dia dah set up on the first act. Tapi dia terus bawa ke third act tau. Dalam second act tu, dia ada tunjuk satu scene di mana hero tu pegang benda tu. Tapi masalahnya dia tak go deep inside there yang buatkan audience pay attention. Benda ni work lah. Tapi seem menyoalkan something lah. So in the third act barulah pay off. Dia punya benda tu bukan Deus Ex Machina. Bagi aku macam senang sangat lah. Even though it's emotional, tapi bagi aku macam okay, dia orang survive. Tapi apa ni, second act tu actually penting tau. Kalau nak tahu apa aku cakap pasal Deus Ex Machina ni apa, datanglah tengok filem ni kan. Then you know lah, aku tak cakap ni no spoiler review kan. Pada aku, dua villain di dalam filem ini, Ko Kyo Hwan dan juga Kim Min Jae, iaitu Captain Seo dan juga Sergeant Huang, agak caricaturish. Diorang macam buat-buat villainy diorang. And villainy dalam Peninsula ini is not as deep as villainy di dalam Train to Busan. Kau lagi end up benci COO Stallion Express tu daripada dua villains dalam Peninsula ni, which was quite cartoonish. Dan pada pendapat aku, ending Peninsula is not as strong as Train to Busan. Dah macam hilang apa yang you actually love about Train to Busan in the first place, which was a lot of practical effects, a lot of nice horror makeup, you know, a lot of epic zombie acting. Dalam Peninsula ni dah jadi macam CGI fest. It's like zombie tu kalau diorang jadi anjing liar ke, kalau diorang jadi teroris ke, it's used as a prop instead of as the main story point. Sekiranya Train to Busan adalah sebuah study tentang humanity ataupun humanity self-preservation in times of crisis, unfortunately Peninsula adalah a study of humanity's greed in times of crisis, and it's not a very nice or easy topic to cover. Villain-villain ni agak one-dimensional. As cunning as the Peninsula punya villain, they cannot beat the core kehitaman hati daripada Train to Busan punya villain. Yang daripada Train to Busan tu kau tak nampak rupa dia macam orang jahat, tapi kau tahu hati dia hitam nak mampus. Yang ni hitam hati tapi kat luar pun hitam, dia dah tak nampak villainy dia tu. So I don't know, bagi dia okey sebenarnya. Cerita ni okey. Kalau kau tengok tanpa apa-apa expectation dan kau tak pernah tengok Train to Busan, lagi bagus. Macam tu. Kalau kau tak pernah tengok Train to Busan, dipersilakan tengok Peninsula. Tapi kalau kau pernah tengok Train to Busan, jangan letak harapan yang tinggi, anggap je lah ni filem baru. Macam tu lah. Pasal dia punya humanity punya elemen dalam tu, aku suka juga because the same thing yang dia nak bring dalam Train to Busan, pasal the villain yang pakcik tua tu, yang head of Stallion Express, yang own all the bus, dia tunjukkan bahawasanya pakcik tu survivalist tau. So dia akan buat apa sahaja yang akan buatkan dia survive. So the same thing happen in Peninsula, yang bahawasanya Captain Seo, dia buat same thing happen juga. Apa yang dia akan gunakan apa saja cara untuk dia survive. So you can have that kind of mirror thingy lah. Cerita tema kekeluargaan ada dalam tu, ada. Dan lepas tu humanity punya emotional ada dalam tu juga, ada. Dan juga zombie, ada juga. Aku tak rasa dia akan pergi kembali ke roots of Train to Busan. Aku rasa dia akan explore genre lain pula, tapi mengekalkan dengan konsep zombie dia. Aku rasa dia macam Train to Busan adalah satu franchise di mana sebuah filem yang dia adalah tema zombie, tapi zombie apa? Macam itulah. Dia banyak cabang dia. Mungkin selepas ni kita dapat tengok zombie dalam versi Barbie ataupun zombie dalam versi K-pop. Mungkin, I don't know. Sebab bagi aku dia hanya mengekalkan tema zombie saja. Family team atau apa lancau semua tu memang tak ada diteruskan lah bagi aku. Kau tahu apa aku nak tengok? Apa? Korean rom-com. Korean rom-com? Macam Warm Bodies. Kan? Warm Bodies buat dalam bentuk Korea. Korean rom-com. I'm hoping there will be another sequel and the director will expand more on the world building and also the stories. Bagi aku, it's good that you don't do something based on the sequel lah. Macam kau mesti ikut 4 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, is like sequential. Macam yearly linear timeline.
Maybe kau boleh buat random timeline, macam maybe a month after Train to Busan. What happen is daerah. Kau gunakan tema kekeluargaan kau, benda yang sama, chop yang sama, tapi situasi berlainan. Kau try pusing-pusing aja. Make this different than other franchise. That will be a good way to manipulate this kind of thing, because kata Train to Busan present kan. So maybe kau buat Train to Busan present, maybe other stuff. Apa yang berlaku. That is good. So it make your world richer. Kau tak adalah macam Star Wars is good, cuma 1, 2, 3 Skywalker kan. Buatlah cerita lain pula. Train to Busan Presents Peninsula tidak se-epic Train to Busan. Maybe pendapat aku agak bias kerana aku marathon di Pawagam back to back. Aku tonton Train to Busan at 5 PM semalam sebelum premiere Peninsula at around 8 semalam. But aku lebih suka Train to Busan daripada Peninsula, and aku bagi rating 3/5 bintang untuk Train to Busan Presents Peninsula. Kalau aku bagi rating pada Train to Busan, baru sekejap tadi aku bagi rating 5/5 bintang. Untuk Peninsula ni aku bagi sebanyak 4/5. Dia kurang sikit daripada Train to Busan. Dan kalau korang peminat Train to Busan, tolong jangan letak apa-apa expectation langsung. Sebab filem ni memang bukan Train to Busan. Bukan genre yang sama. Bukan genre yang sama. Dia dua benda yang sangat berlainan. So, but then, kalau korang tak pernah tengok Train to Busan, seperti sahabat aku Ayib, memang korang akan enjoy gila babi ni tengok filem ni. Okay? Train to Busan, if you know that how the ending is kan, is something yang betul-betul deep masuk dalam heart kita tau. Rasa sedih. Tapi dalam Peninsula, I think they kinda like tak kuat lah. Aku tak boleh cakap, tapi rasa tak kuat sangat lah. It's good. Humanity still there, you feel, but tak kuat macam apa kau rasa Train to Busan. Macam tak berani. Tu je aku cakap. Tak berani sangat. Just do it, man. Dan aku suka dari filem juga, ada juga orang Malaysia dalam tu. Tahniah. Rating aku over 5 adalah kalau aku bagi Train to Busan 4/5, aku kena bagi rating ni 3.5/5 lah. I mean, if they fix something over there, they will be a 4.5/5. Bagi aku, it's still an enjoyable movie. Kalau kau tengok Train to Busan, kau kena tengok Train to Busan ni juga, Peninsula. Just you can have a grasp of what is happening in Train to Busan ni universe lah. Okay, itu saja dari kami. Jangan lupa tonton Train to Busan 2 di JSC Cinema. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.